Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi kepada semua. Kalau anda berada di mana sahaja, sama ada anda berada di mungkin di Australia, Australia, di Asia, di benua Eropah, di Amerika, Antartika dan di mana sahaja anda berada. Selamat datang ke channel saya. Channel ini kita bincangkan pelbagai tajuk kehidupan untuk kita bangkit kembali bersama-sama dalam komuniti ini. Kita nak bangkit kembali dan kita nak tahu macam mana cara nak bangkit kembali. Mungkin ada orang yang sedang kecundang, mungkin ada orang yang sedang berduka, sedang depres, mungkin ada orang yang tak tahu, mungkin ada persoalan, dia malu nak bertanya, dia tak tahu jawapannya apa. Mungkin ada orang yang sedang mencari-cari jawapan dan mungkin dalam video-video saya ada jawapannya untuk anda. Setengah video yang kita bincangkan ini ialah video tentang realiti kehidupan. Setengah video kalau anda tengok semua video saya adalah tentang bagaimana manusia bangkit kembali mungkin daripada kejatuhan, mungkin daripada ditipu, di-scam. Banyak ragam manusia. Itulah nama manusia. Manusia tidak perfect, tuan-tuan puan-puan. Manusia ini adalah satu bangsa yang sentiasa belajar daripada kesilapan. Dia tipu, dia belajar untuk tidak ditipu. Dia jatuh, dia belajar untuk bangkit kembali. Okey. Baik, kali ini kita nak bincangkan tajuk yang menjadi kadang-kadang menjadi buah fikiran kepada seluruh orang, semua orang. Okey. Tajuknya anda biasa dengar. Cuma tak tahu macam mana nak selesaikan. Kenapa jadi begini? Soalan. Tajuknya ialah kenapa jadi begini. Okey, tajuk ini secara umum akan menjawab persoalan anda. Kenapa mungkin anda jadi begini? Mungkin dalam pekerjaan. Kenapa? Aku dah bekerja 5 tahun, 10 tahun tapi gaji aku tetap sama. Atau dalam perniagaan, aku dah berniaga selama 3 tahun, 2 tahun, 5 tahun tapi tiada improvement. Tetap macam ini. Ataupun, kenapa aku berkahwin dengan pasangan aku ni? Itu lagi parah. Dah kahwin. Lepas tu baru kita cakap kenapa. Kan? Ataupun, kenapa aku berada dekat tempat ni? Persoalan kenapa ni sering terjadi. Tahu sebab apa? Pertama, kita tiada pendirian. Kita tiada keberanian. Kita tiada self-esteem. Okey? Menyebabkan kenapa tu jadi ialah mungkin orang paksa kita. Orang bagi tahu pekerjaan ni bagus. Maka kita masuklah pekerjaan ni. Okey? Kita masuklah pekerjaan ni dan wow, tidak seperti yang diceritakan. Ataupun ada orang kata perniagaan ni bagus. Wow, kita join lah program ni. MLM, multi-level marketing. Kita join lah mungkin rakan kita yang mungkin ada perniagaan. Kita join. Dan akhirnya kita cakap kenapa? Why? Sebab apa? Sebab kita tiada ilmu, tuan-tuan, puan-puan. Kenapa ia terjadi? Sebab ia bukan keputusan kita. Ia keputusan pihak ketiga. Mungkin rakan kita. Mungkin orang yang kita tak kenal. Mungkin keputusan saya yang anda tengok dekat YouTube, Facebook mungkin. Dekat TikTok. Okay. Mungkin keputusan itu dibuat oleh kucing anda. Kan? Dia miau-miau-miau. Okey, kita pun, yes, that is correct. Mungkin. Tapi keputusan itu dibuat berdasarkan media. Contohnya tengah viral. Kopi viral. Okey, kita buat jom bisnes kopi esok.
Kita tak buat kajian sebab kita tak ada ilmu. Contohnya. Ataupun sate viral. Okey, esok kita buat sate. In 24 hours. Kan? Kalau anda tiada ilmu, maka that's why kenapa akan terjadi ke dalam diri anda. Kenapa macam ni? Kenapa macam tu? Baik, kita teruskan dengan perbincangan kita. Kenapa itu terjadi? Kenapa? Dah kerja 10 tahun baru tanya kenapa aku kerja kat sini. Parak. Ataupun anda dah berniaga 5 tahun, kenapa aku berniaga benda ni? Parak. Baik, kita nak cari solusi sebenarnya. Supaya mungkin kalau kenapa yang anda tanya tu, kan, tak dapat solusi lagi. So, kita nak bagi solusi. Ataupun orang yang baru nak berjinak-jinak dengan kenapa, mungkin dia baru nak berkahwin, mungkin dia baru nak bekerja, mungkin dia baru nak berniaga mungkin. Atau mungkin apa-apa je. Mungkin dan mungkin. So, pertamanya, untuk mengelakkan keadaan kenapa, anda kena jawab. Kenapa anda nak join benda itu, perkara itu? Adakah anda nak join sebab rakat anda? Adakah anda nak join sebab YouTube? Adakah anda nak join sebab saya? Adakah anda nak join sebab anda tengok kat televisyen, Facebook, TikTok, Instagram, dekat Shopee? Anda tengok orang ni boleh buat, anda nak buat juga. Anda kena tanya kenapa. Anda kena berilmu. Supaya anda dah tahu jawapan kenapa tu. Pertama sekali, tuntut ilmu. Kalau kita tak ada ilmu bisnes, pergi berguru dengan ilmu bisnes. Guru yang ada ilmu bisnes. Kedua, kalau kita tak tahu, kita pergi rujuk dengan autoriti. Contoh, kita nak buat apa-apa. Contoh nak mendapatkan lesen perniagaan. Takkan kita nak rujuk dengan kucing kita? Mestilah tak. Mestilah jawapannya anda dah tahu. Jawapannya nak saya bagi tahu ke? Tak payahlah. Anda tahu jawapan dia. Dia akan miau. Serta bagi jawapan pula. Yang ketiga. 1, 2, 3. Anda kena tahu apa yang anda nak buat. Jangan terikut-ikut. Sebab benda tu viral, anda terbuat. Pekerjaan ni popular. F&B. Tapi anda mungkin tak minat. Tapi sebab dia viral, anda masuk. Perniagaan ni, MLM. Ramai orang. Kan? Viral. Tapi tahukah anda, benda yang viral biasanya tak lama. Paling kurang pun 6 bulan. Paling lama pun 3 tahun. Benda viral. Anda masuk, alamak dah modal semua. Habis dah viral tu. Tak ada orang nak beli. Dah guna sendiri. Ketiga, berguru dah. Ketiga pula, anda rasa kenapa ya? Kenapa anda tak ambil masa nak buat keputusan? Nak buat sesuatu, anda kena ambil masa. Kajian. Jangan lama sangat. Dan jangan terlalu singkat. Contoh, nak jual kopi. Orang A jual kopi. Esok pun anda nak jual kopi. Jangan. Buat kajian dahulu. Kesesuaian dia. Buat kajian. So, anda dah jawab. Kenapa anda? Sebelum anda bermula, anda nak masuk kerja tu, buat kajian dahulu. Ambil masa. Mungkin anda terburuga kat 3 atau 5 tempat. Buat kajian. Ada kajian tentang kesesuaian diri kita. Sebab setiap orang dilahirkan berbeza. Setiap orang dilahirkan ada keistimewaan masing-masing. Setiap orang dilahirkan ada kekuatan masing-masing. That's why kenapa kita kena jawab dengan diri kita. Supaya apa tahu? Kekuatan, kekurangan kita tahu.
kekuatan aku buat macam ni. Kekurangan aku macam ni. Baik, seterusnya. Macam mana nak mengurangkan risiko kita buat salah keputusan? Jadi dah berguru. Okay. Lepas tu ambil masa semua kan. Yang seterusnya ialah kita kena bertenang. Bertenang. Tenang is good. Tenang is cool. Yes, kita kena bertenang. Jangan gelabah. Orang ni bagus. Cepat. Kita nak buat juga ni. Jangan tuan-tuan perempuan. Kita kena bertenang. Tenang sangat. Kita kena bertenang. So, bila kita bertenang, kan? Nombor 2 yang besar, bila kita bertenang, kita dapat nampak masa depan yang kita nak pergi. Kita dapat merancang masa depan kita. Okay? Kita dapat nampaklah perjalanan dia. Ada roadmap dia. Kita boleh berfikir. Kita boleh bayangkan. Kita boleh berdoa. Berserah. Dan kita dah berusaha. Kita kena berserah lah. Supaya kenapa tu kita dapat jawab. Nombor 3, kita kena buat SWOT analysis. SWOT, strength, kekuatan kita, weaknesses, okay, weaknesses, kelemahan kita, okay. O untuk opportunity, apa peluang yang kita ada, apa peluang yang kita akan dapat. SWOT analysis. Threat apa ancamannya? Mungkin ancamannya diri kita sendiri. Mungkin ancamannya bisnes tu dah terlalu ramai orang masuk, join. Mungkin ancamannya banjir. Buat SWOT. Okay. Strength, kekuatan, weaknesses, kelemahan. Opportunity. Peluang apa yang kita ada. Dan threat, ancaman. Ancaman apa yang ada sebelum kita buat kenapa tu. Nombor 4. Nombor 4 ni mungkin kita selalu dengar kan. Kalau kita ada partner, bincang dan buat agreement. Kalau partner rakan sekerja lah. Kalau kita dengan company, pastikan dia ada agreement lah. Kita bekerja dengan company, kita baru masuk sebagai junior, pastikan dia ada agreement. Okay, gajinya berapa, waktu bekerja berapa, kerja lebih masa berapa, department apa, job scope kita apa. Pastikan ada agreement. Walaupun dengan partner kita, rakan sekolah kita, pastikan dia ada agreement. Kalau tak nanti, kalau ada apa-apa masalah, tak ada agreement, masalahnya apa? Masalah mungkin boleh pecah amanah, mungkin janji, apa-apa perkara yang negatif yang boleh terjadi akan datang, pengkhianatan, itulah yang akan terjadi kalau tak ada agreement. Manusia is not perfect. Saya bagi tahu anda. Saya sendiri tak perfect ya. Baik, seterusnya. Dah ada agreement, kalau confirm anda nak jalan, berserah kepada Tuhan. Mohon ampun, mohon petunjuk. Ni tak mula lagi ni. Ni tak start lagi, maksudnya dah bincang apa semua. Okay, kita serahkan kepada Tuhan. Okay, kita buat solat hajat. Kita buat istikharah. Nak minta buat pilihan mungkin. Dan kita buat solat sunat tahajud. Nak minta Allah bagi panduan kepada kita. Okay, seterusnya nombor 6. Okay, jalan. Dah dapat keputusan. Dah confirm. Dah ambil masa, dah bertenang. Jalanlah. So, anda tak akan buat kesilapan yang besar. Mungkin ada silap kecil-kecil lah. Mungkin anda tak nampak marketing dia macam mana. Mungkin. Ataupun anda akan kurang kesilapan bila anda dapat menjawab kenapa tu. Ya?
Jadi itu adalah setelah menjawab kenapa supaya anda tak buat kesilapan yang banyak. Pergi berguru, ambil masa, bertenang. Okey, lepas tu ada agreement, tu berserah kepada Tuhan. Itu yang anda perlu lakukan. Ramai orang silap kan, sebab jawapan yang diberikan adalah bukan daripada jawapan dia. Kadang-kadang jawapan yang orang lain berikan sebab kita tak ada ilmu kan, kita tak buat research pula, jadi jawapannya salah. Tu 3 tahun lagi, setahun lagi sedih, menyesal, kenapa aku masuk ni, kenapa aku join ni, menyesal kan. Jadi fikirkan baik-baik, okey, amalkan baik-baik apa yang saya sebutkan, catat kan, sebab anda adalah diri anda, jadilah diri anda. Orang yang berilmu tidak akan mudah untuk kecundang. Dia akan kembali bangkit setelah kecundang. Dia bangkit balik kecundang, tapi dia akan bangkit bukan macam yang dulu. Dia akan bangkit jauh lebih hebat daripada yang dulu. Baik, terima kasih. Jumpa lagi dalam episod akan datang. Bye-bye.